A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, alhamdulillah. Sebelum yang kawan-kawan lain masuk ke, siapa nak tanya soalan? Silakan. Silakan. Apa-apa sahaja. Yang dari kita ni kita macam kita hanya perkenalkan bab, ya. Bab tu, bab ni. Jadi mudahlah kan. Sekadar kita kenal dan biasanya bab tu satu tajuk tu dia ada fungsi dia ke macam itulah ya. Tapi bukan semualah ya, tapi dia ada pembahagian dia dan memang namanya bab tu. Macam sebelum ni kita ada apa? Yang sebelum ni? Kita ada domir, huruf jar, isim mausul dengan isim isyarah. 4 lah. Kita ada 4 ya. So, kalau domir memang ada 2 jenis ya. Domir munfasil, domir muttasil. Yang mana kalau Linda nak share, Linda share je kat skrin tu. Ya. Memang ada 2 jenis lah. Domir munfasil, domir muttasil. Itu memang ada 2. Apa tu huruf jar. Huruf jar ada 8. Okay, ada 8 dia punya list tu. Lepas tu kita ada isim mausul. Isim mausul ada list dia juga. Lepas tu kita ada isim isyarah. Ada list dia jugalah ya. So insya-Allah hari ni kita akan bagi dua yang baru, tetapi kalau rasa perlu tanya yang dah sudah tak ada masalah, tanya je ya. So hari ni insya-Allah kita nak kenalkan bab baru. Ini perkenalan je. Kita kenalkan bab ni itu je ya. Okey, bab baru hari ni kita ada list yang barulah, maksudnya ada 2 list ya. Satu list tu nama dia isim inna. Kawan kita tengah nak share dekat skrin ya. List yang pertamanya isim inna dan dia ada fungsi dia lah. Dan list yang kedua untuk hari ni, list baru kita isim kana. Ada list dia juga. List yang berbeza lah ya. Okey, fungsinya berbeza lah. Okey, tapi agak mudah je sebenarnya. Okey, sementara nak tunggu kawan kita share dekat skrin. Itu kana, itu okey, ini inna. Okey. Okey, insya-Allah hari ni perkataan inna tu. Inna bermaksudnya, na tu pendek ya. Inna bermaksudnya, maksud dia sesungguhnya. Itu maksud dia. Okey. So dia ada orang kata undang-undang dia lah ya. Kalau kita nampak perkataan inna dan dia ada ikut list dia. Cuba tengok kalau kita tengok dekat title tu, inna wa akhawatuha. Sekejap. Inna dan ya. Inna lepas tu wa dan akhawatuha. Bawah dia tu yang biru tu. Kolom biru yang pertama. Okey. Inna, wow yang pertama tu, dan akhawatuha, saudara-saudaranya. Maksudnya list dia lagi lah. Dia ada kawan-kawan dia lah ya. Okey. Mari kita tengok dulu dia punya list tu dulu. Okey, inna. Okey, inna. Itu ada masuk kat situ ya. Bermaksud sesungguhnya. Lepas tu kalau bukan inna, anna. Sama jugalah. Maksud pun sama ya. Maksud dia ini perkataan yang sama ni, cumanya ada masa dia inna, ada masa dia anna. Tu je ya. Okey, maksud dia pun sama. Lepas tu ka'anna. Yang ketiga, seumpama ataupun seperti ataupun sama ataupun macam atau pulang lah maksud dia. Dan lagi dia ada sedikit lagi ya, dia punya kawan-kawan dia. Akhawatuha maksudnya kawan-kawan dia lah list ni ya. Lakinna, tetapi lakinna juga ya. Lepas tu la'alla. Lepas tu laita, lepas tu yang bawah sekali la. Yang bawah tu dia la tau, la nafi sebenarnya, la yang bermaksud tidak sebenarnya ya. Tetapi dalam bracket tu ya, la dalam bracket tu an-nafiyah. An-nafiyah maksudnya nafi lah, la yang bermaksud tidak. An-nafiyah tu dia ada baris, tapi kalau kita cakap kita biasa matikan baris dia. An-nafiyah tu matikan hujung tu. An-nafiyah. Okay, itu ni lil jins. Itu nama dia. An-nafiyatu lil jins. Itu nama dia. Maksudnya apa? Perkataan la ni yang bermaksud tidak ni maksudnya nafi. Ya, tengok sebelah dia, kotak sebelah dia. Maksud dia an-nafyu, penafian. An-nafyu tu maksudnya nafilah, penafian. Okay. Tetapi la yang macam ni dia bukan nafi saja, dia ada fungsi ekstra dia sama dengan fungsi inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita.
Fungsi dia apa? Selepas perkataan la tu apa? Mesti jaroma, mesti baris depan. Baris depan pula, baris atas ma tu. Itu fungsi dia. Sebab kalau la nafi, dia ada la nafi yang tidak berfungsi macam ni. La juga tapi dia tidak jaroma, mesti bukan ma, bukan. Dia bukan yang ni. So ada la ni, la nafi ni dia ada yang berfungsi macam ni, membaris ataskan, jaroma. Baris atas tu kita tengok pada huruf mim ya, jaroma. Perkataan tu jaroma ya. Kalau la nafi yang lain tidak berfungsi seperti ini. Okey, la yang ni bermaksudnya berfungsi seperti inna, ka'anna, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Okey, lakinna maksudnya tetapi, la'alla semoga, laita alangkah baiknya. Itu dia punya maksud masing-masing. Okey, kita tengok saya. Yang la ni hanya untuk la je yang ada dia membariskan membaris ke atas tu. Ya. So la yang hanya la saja. Ya, la yang ni, la nafi yang ni berfungsi seperti inna kalau kita nak cakap macam tu. Ya. Hanya la lah. Kalau selain la, laita lah tadi. Laita, la'alla, lakinna, ka'anna, apa inna anna tu la juga sama sama fungsi dia dengan inna anna semua tadilah, ya. Ni la, memang la nafi dipanggil, la penafian, ya. Okey. Kita balik, kita tengok dia punya fungsi dia ya. Okey, balik pada first page dia. Kita tengok first page dia, mudah-mudahan kita boleh nampak. Okey, tengok ya. Okey, kotak nombor 2, maknahu, maknanya, penegasan. Maksud dia sesungguhnya, tetapi apa maksud sesungguhnya? Penegasanlah. Sesungguhnya, pasti, penegasan, maksudnya benda yang sungguh-sungguh lah. Maksudnya ini bukan main-main. Itu maksudnya penegasan ya. Itu dipanggil taukid. So kalau orang kata inna, taukid, betul? Taukid tu maksudnya penegasan. Tetapi maksud dia sesungguhnya. Itu macam tu ya. Okey, kita tengok fungsi dia ya. Inna, tengok ya, al-mithalu. Al-mithalu maksudnya contoh ya. So tengok contoh ini semua ayat Quran ya. Okey. Inna, tengok selepas inna, tengok selepas dia mesti isim. Dengar ya, selepas inna mesti isim wajib, dan isim tu mesti berbaris atas di hujungnya. Allah tu Allaha. Pada ha tu fokus kita. So dia akan jadi innallaha. Dia tak akan jadi innallahu, tak akan. Innallahi, tak akan. Selepas inna, isim dia mesti berbaris atas di akhirnya. Kalau kita nak kata baris atas, ilmu bahasa Arab, nak tengok baris dia, kita mesti tengok di hujung. Ya, kita tak tengok kat tengah, kat apa semualah. Ya. So Allah tu, ha tu. Itu dia. Kenapa dia jadi ha? Kerana perkataan inna. Katalah kat sini kita buang perkataan inna. Katalah contoh ya. Kita buang inna, dia akan jadi Allahu. Dia akan jadi macam tu. Allahu ghafurur rahim. Macam tu. Kalau kita buang inna. Apa? Kerana inna dia kata dia ada fungsi dia lah. Dia membaris ataskan isim selepasnya. Ya, isim yang pertama Allaha, dan isim yang kedua, ya, ini undang-undang yang asal dia ya. Selepas inna akan ada dua isim. Isim yang pertama dia berbaris atas hujungnya, dan isim yang keduanya, isim ketiga keempat tu dia tak peduli dah. Dia isim yang kedua ghafurun. Itu. Ghafurun, tengok baris depan. Itu undang-undang dia. Okey, Ustazah akan ulang dalam perkataan lain. Selepas perkataan inna akan ada dua isim. Isim yang pertamanya berakhir dengan baris atas macam ha tu, dan isim yang keduanya akan berakhir dengan baris depan, ghafurun. Tu baris depan lah tu. Ya, tu undang-undang asal dia. Nak rahimun, nak apa, nak berlebih-lebih tu tak ada masalah. Itu dia ikut. Ya, yang penting isim yang pertama berakhir dengan baris atas, itu dipanggil nasab. Kalimah Allah itu dipanggil nasab ya. Kenapa? Sebab dia berbaris atas di hujungnya. Nasab ataupun mansub, dan ghafurun ujungnya berbaris depan ya, run dia. Dia panggil marfu', dipanggil. Istilah baris depan tu dipanggil marfu' ataupun rufu'. Kalau baris atas dipanggil istilah dia, term dia dipanggil nasab ataupun mansub. Okey. Ini contoh yang sangat basic, senang kita nak nampak. Ya, tetapi ada yang basic, ada yang lebih complicated lah. Ya, okey, kita tengok kalau yang complicated tu selalunya di mana? Selalunya nanti kalau yang complicated tu
Isim yang pertama tu kita tak nampak baris atas dia. Macam Allah tu, kita tak nampak Allah. Tapi bukan perkataan Allah lah, perkataan lain. Kita tak nampak baris atas dia. Itu kita panggil lebih complicated. Ada. Dan isim yang kedua tu pula baris depan pun nanti kita tak nampak baris depan juga. Itu keadaan yang lebih complicated lah. Ini keadaan yang basic. Keadaan basic kita nampak isim yang pertama berakhir dengan baris atas ha di situ. Isim yang kedua berakhir dengan baris depan run. Ini sangat mudah nak nampak ya. Okey, kita tengok contoh yang kedua anna. Sama juga inna dengan anna benda yang sama ya. Maksud dia pun sama ya. Kategori taukid pun samalah penegasan ya. Okey, wattaqullah belum ada, bukan di situ ya. Wa'lamu bukan juga di situ. Tengok anna selepas dia. Anna sesungguhnya nampak Allah. Allah ha juga. Nampak? Lepas tu inna dengan anna sama Allah ha. Ya. Lepas tu syadidu. Syadidu tu itu isim kedua dia lah. Ya, nampak juga di sini sebenarnya syadidu. Syadidul iqabi. Syadidu nampak jugalah isim yang kedua dia baris depan. Nampak di sini. Cumanya kat sini isim yang kedua dia bukan yang macam tadi. Yang macam tadi ghafurun, tanwin. Ya, dia boleh. Tanwin pun boleh, tak tanwin pun boleh. Okey. Lepas tu syadidu dia bukan tanwin lah. Kenapa dia bukan tanwin tu ada sebab lah. Ustazah tak nak cakap dulu sebab tu, kalau siapa tanya Ustazah jawab. Siapa nak bagi pendapat Ustazah terima. Tapi yang penting dia baris depan. Syadidu tu. Baris depan juga. Syadidu maksudnya bersangatan. Itu pun nampak juga. Cuba tengok contoh yang ketiga. Ka'anna. Terpulanglah ka'anna ke ka'inna ke kalau ada ya. Seumpama, seperti, macam. Perumpamaan. At-tashbih. Itu dia punya maknahu. Perumpamaan. Okay, kita tengok kat sini. Wa iza tutla tak ada lagi alaihi ayatuna, tak ada wala mustakbiran, tak ada ka'an. Tu dia. Ka'an tu. Yang ni ke? Ka'lam. Jangan sekejap. Itu ada dua. Itu ada sabdu. Yang pertama tak ada sabdu. So yang pertama tu bukanlah dia mesti ada sabdu. Nampak? Yang pertama tu ka'alam tu ka'an juga kan? Sama kan? Nampak macam sama tapi tak ada sabdu. So bukan yang tu ya. Okey. Kita tengok yang ada sabdu. Ka'anna. Okey. Fi uzunaihi. Okey, fi uzunaihi tu kita dah cakap sebelum ni, kita belajar huruf jar sebelum ni ya. Fi adalah antara huruf jar ya. Kalau tak ingat nanti kita cubalah share dia punya list huruf jar ya. So fi uzunaihi adalah jar majrur. So jangan pedulikan dia. Sebab dia dah ada nama dia lah. Fi uzunaihi jar majrur, jangan pedulikan dia. Tengok selepas dia. Tengok waqaran. Tu ada tanwin dia. Tanwin baris atas dia waqaran di situ. Ini keadaan yang lebih tinggilah. Dia selepas inna anna ataupun ka'anna tadi dia terpisah sikit dengan isim pertama je. Boleh juga. Kalau yang macam yang awal-awal tadi immediately orang kata ya, betul-betul selepas perkataan inna ataupun anna ataupun ka'anna yang tadi semua tadi terus isim pertama. Boleh. Tapi kalau macam ni dia terpisah, boleh juga ya. Dia terpisah oleh jar majrur. Tak ada masalah ya. So di sini nampak jugalah ka'anna ya tadi yang adik-beradik inna anna ka'anna fi uzunaihi itu jar majrur. Sebenarnya jar majrur tu sebenarnya datang lambat sikit. Sebenarnya begini, kalau kita nak susun baliklah, kalau kita tak boleh tukar ayat Quran ya, tapi bayangkan kalau kita nak ubah, bayangkan ini ayat biasalah ya, katalah ka'anna ni tadi. Kalau kita nak susun balik sebenarnya ka'anna waqaran, dia akan macam tu sebenarnya. Ka'anna waqaran fi uzunaihi. Sebenarnya huruf jar dia datang lewat, lambat, tapi ni dia datang awal. Dia cakap macam tu. Tapi tak ada masalah. Dia tidak mengganggu apa-apa. Cumanya dia hadir cepat sikit. Kita kata ya, fi uzunaihi. So jangan pedulikan dia lah. Itu jar majrur. So di sini isim pertama dia waqaran. Tu kita nampak baris atas. Tak kisah dua baris ke, tanwin ke satu baris, tak ada masalah. Kalau macam tadi innallaha baris satu baris, annallaha satu baris ya. Ini yang ini contoh ketiga ni ka'anna lepas tu waqaran dua baris. Itu tak ada masalah. Tetap baris atas juga. Itu nasab jugalah
ataupun mansub, ya. Lepas tu kalau kita nak tengok isim yang kedua dia, isim yang kedua dia sebenarnya tak nampak tak? Kan? Tu cakap tadi, ini semua keadaan yang lebih tinggi lah. Keadaan paling basic, contoh nombor 1 tadi. Contoh nombor 1, contoh nombor 2, basic lah. Isim yang pertama betul-betul nampak, ya, nampak baris atas dia. Isim yang kedua baris depan, nampak, ya. Tapi keadaan yang lebih tinggi kita tak nampak, ya. So di sini pula sebenarnya dia isim yang kedua tu pula, kalau kita tak nampak dia, memang tak ada isim depan, baris depan pun tak apa, sebab dia boleh dalam bentuk lain. Ini yang Ustazah kata tadi, keadaan yang lebih tinggi lah, ya. Okay, alright, itu cukup Ustazah nak explain kat situ je dulu. Kita tengok yang separuh. Saya. Yang ni tak boleh jadi isim kedua dia lah. Tak boleh. Hu tu domir. Ingat tak? Hu, domir. Okey, hu domir. Ya. So ini bukan. So dia bukan. Okey. Isim yang kedua dia kita tak nampak. Isim baris depan dia tak nampak. Betul, kita tak nampak, tapi sebenarnya pada isim yang kedua ini, okey, dengar ya. Pada isim yang kedua ni, kalau kita tak nampak isim, tak ada masalah. Kita cari jar majrur. Jar majrur itulah sebenarnya duduk di tempat ataupun duduk di kedudukan isim yang kedua sebenarnya. Kalau Ustazah nak ulang di sini, ya, ka'anna huruf tadilah, ya, huruf-huruf ini tadi. Lepas tu dia punya isim yang pertama dia waqaran. Lepas tu sebenarnya fi uzunaihi, sebenarnya jar majrur itulah sebenarnya duduk di tempat isim yang kedua dia yang sepatutnya baris depan. Sebab tu kita kat sini kita tak nampak isim yang kedua baris depan. Itu biasa, banyak dalam Al-Quran. Contoh nombor 1 dengan nombor 2 tu basic je. Kalau basic kita nampak. Tapi kalau contoh-contoh yang lebih tinggi, kita tak akan nampak dah isim yang kedua tu. Dia boleh jar majrur ni boleh duduk di kedudukan isim yang kedua tadi. Bukan jar majrur saja, ada benda lain juga yang boleh duduk di kedudukan isim yang kedua. Ya, isim yang pertama biasanya memang isim lah biasanya. Ya, okey. Itu kita pergi tengok yang separuh je. Kalau ada siapa-siapa nak tanya silakan, ya. Kita nak sambung. Sebelah dia, lakinna ini undang-undang dia orang sama. Tak kisahlah inna, anna, ke anak. Undang-undang dia sama. Lakinna ke la'an, la, laita sampai la tu. Undang dia sama, ya. Kalau kita tengok maksud dia, lakinna tetapi. Tapi apa maksud dia sebenarnya? Untuk apa penggunaan dia? Al-istidrak. Maksudnya untuk pembetulan. Ialah kita cakap something tetapi. Bila kita cakap tetapi tu mesti ada kan something yang ada main point dia, betul tak? Contohnya lah, saya nak pergi tetapi tak boleh pergi. Nampak? Dia di situ sebenarnya bila ada tetapi tu sebenarnya ada sesuatu yang kita nak tegaskan kan kat situ. Itu maksud dia sebenarnya, ya. Okay, kalau kita tengok kat sini, ya, lakinna ni sama dengan lakinnah. Na tu dia dah letak bulat atau alif tu. So alif tu tak pakai, ya. Tetapi, ya, lakinna, lepas tu mana dia punya apa? Dia punya isim yang pertama dia. Isim yang pertama biasanya selepas dia, biasanya kadang-kadang terpisah. Huwa tu sebenarnya, ya. Huwa ni sebenarnya isim yang pertama dia. Huwa tu adalah isim kan, domir adalah isim, ya. So isim yang pertama ni sebenarnya adalah domir tu sendiri, ya. Dan domir lah, memang huwa, memang dia tak boleh tukar, kan. So di sini isim yang pertama, ya, isim yang pertama sepatutnya baris atas kan, tapi dah huwa, kebetulan ejaan huwa tu memang baris atas, betul tak kan? Tapi isim yang pertama dia sebenarnya adalah huwa ni. Okey, domir lah kita kata. Domir juga boleh, ya. Domir boleh menjadi isim yang pertama bagi perkataan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'an, la, laitala, boleh. Domir pun boleh, tapi kalau domir lah, ya. Kalau huwa lah dia. Kalau hiya, kalau hum, kalau hum tengok mana ada, kalau hum, ya tak? Mim dia mati kan? Kalau hum, kalau anta, semua boleh. Ini yang Ustazah kata tadi. Boleh juga kita tak nampak isim yang pertama tu berbaris atas. Macam ni huwa, kebetulan spelling huwa tu baris atas, kebetulan kan? So itu sebenarnya dia punya isim yang pertama dia, ya. Isim yang pertama dia. Dan Allahu adalah isim yang kedua dia. Ini kira basic juga, cumanya isim yang pertama dia jatuh kepada domir. Boleh, tak ada masalah. Okey. Huwa sebenarnya isim yang pertama yang kita panggil nasab ataupun mansub, dan Allahu adalah isim yang kedua. Nampak, Allahu tu baris depan, ya.
Sebab Allahu tu dia kan dia boleh Allahu, ha pun boleh, hi kan. Tapi kalau huwa tu memang dia mabni, dia tak pernah boleh berubah huwa. Dia memang tak boleh, dia tak boleh dia hu, tak ada, huwi, tak ada. Memang huwa tu macam tu lah, tu yang dia panggil hampir ke semua dhamir ya, kata ganti diri. Dhamir adalah kata ganti diri, hampir ke semua mabni dia panggil, ejaan dia. Dia tak boleh berubah baris ya. So di sini juga sebenarnya contoh yang basic kita boleh nampak selepas lakinna, isim yang pertamanya adalah huwa, isim nasab ataupun isim mansub dia adalah huwa, dan isim yang keduanya ataupun isim rufu' dia kita nampak di sini Allahu. Ini jelas juga nampak ya. Ingat ya, isim yang kedua tu kalau dia dalam keadaan yang lebih tinggi, lebih complicated, kita dah tak nampak isim rufu' baris depan tu, kita tak nampak ya. Dia boleh jadi benda-benda lain duduk di kedudukan isim yang kedua yang sebenarnya banyak sangat dalam Al-Quran. Okey. Kalau kita tengok la'alla, okey, mari tengok contoh kat ni, la'alla semoga ataupun mudah-mudahan ya. Okey. La'alla cuba tengok lepas tu as-sa'ata. As-sa'ata isim kan? Alif lam kan? Kalau huwa tadi isim tapi nama dia dhamir. Tapi as-sa'ata kita tahu dia alif lam kan? Isim lah. Tengok ta dia tu, hujung dia baris atas. Tu ya. Tak adalah la'alla sa'atu. Memanglah tak ada. La'alla sa'ati memang tak pernah ada. Perkataan la'alla ya, so isim yang pertamanya isim nasab ataupun mansub. Nasab dengan mansub sama, bermaksud akhirnya berbaris fathah ataupun akhirnya berbaris atas. Itu maksud dia. So ta tu nampak ya. Okey. Takunu, takunu qariba. Takunu kebetulannya baris depan tak? Nampak? Oh, ini contoh yang senang nak nampak. Tetapi takunu kebetulannya nu ya. Takunu satu kalimah ya. Takunu nampak baris depan, betul lah macam kita kata isim yang kedua mesti baris depan kan, tapi takunu dia bukan isim. Takunu dia adalah fi'il. Sebab tu Zaza kata tadi di tempat isim yang kedua ni, dengar baik-baik ya, di tempat isim yang kedua boleh ada macam-macam. Kalau memang betul-betul isim macam atas dia tu, Allahu, betul-betul isim baris depan, boleh. Ataupun kalau tak nampak isim baris depan, jar majrur boleh. Dua ya. Satu isim yang memang baris depan macam Allahu. Kalau bukan isim baris depan, jar majrur boleh ya, duduk di kedudukan isim yang kedua. Macam sekarang ni takunu, itu fi'il tu. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari' ya. Maksudnya dia fi'il lah. Ya. So di sini takunu sebenarnya dia dah bukan isim ya, dia bukan isim dan dia juga bukan juga jar majrur, tetapi dia adalah fi'il. Kalau fi'il itu kita panggil dia jumlah fi'aliyah. Kita panggil dia lah, sebab bila dia fi'il tu maksudnya perbuatan. Kalau dia perbuatan bermaksud itu adalah dia panggil jumlah maksudnya ayat. So takunu tu sebenarnya adalah bukan kategori yang isim yang betul-betul baris depan, bukan kategori jar majrur. Ini adalah kategori jumlah fi'liyah, boleh juga. Dan kalau bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah boleh juga. Banyak dan ada lagi sebenarnya, bermacam-macam boleh duduk di tempat isim yang kedua tu. Boleh ya. Okey, itu la'alla ya. Okey, laita at-tamanni, angan-angan. So kalau perkataan angan-angan ni maksudnya memang tak akan pernah berlakulah. Kalau yang semoga tadi, harapan tadi boleh jadi boleh ada possibility boleh berlakulah kalau yang harapan tadi ya. Tapi kalau ini laita ni alangkah baiknya. Memanglah cakap je boleh, memang tak akan berlakulah angan-angan. Itu maksud dia ya. Okey. Ya laita, ya wailata laitani. Apa ini contoh yang dah lebih tinggilah ya. Laitani tu alangkah baiknya, ni tu aku ya. Laita tadi alangkah baiknya, ni tu aku, alangkah baiknya aku. So sebenarnya ini dia punya isim yang pertama ni adalah ni tu, isim yang pertama. Ni tu aku, sebenarnya ana sebenarnya ya. So isim yang pertama dia mana ada baris atas, memang taklah ya. Ni tu nampak baris bawah kan, dari segi mata, pandangan mata kita nampak dia baris bawah. Tetapi ni tu sebenarnya juga adalah ana sebenarnya. Ana, saya, aku. So itu isim pertama dia. So ini juga keadaan-keadaan yang lebih complicated lah ya, yang Ustazah tak nak highlightkan.
Okay? Kita cuma berkenalan dengan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ini adik-beradik dia lah. Dan satu lagi la kat sini. Yang terakhir tu la. La nafi. La bermaksud tidak. Mesti selepas dia di sini jaroma. Dia tak boleh la jaromu. Tak. La jaromi. Tak ada. Ini. Itu inna. Okey, Ustazah nak rumuskan dia. Selepas inna dan adik-beradiknya. Inna wa akhawatuha. Dia kena ada dua isim. Basic yang kita belajar. Isim yang pertamanya mesti nasab ataupun mansub. Maksudnya akhirnya berbaris atas. Dan isim yang keduanya dia panggil isim marfu' ataupun rufu'. Maksudnya berakhir dengan baris depan. Itu fungsi dia. Fungsi asal yang diajar. Dan biasanya pesanan isim yang pertama dia kita biar senang nampak, mudah nampak biasanya. Yang mudah nampak. Isim yang kedua tu yang mencabar. Boleh jadi kita nampak isim yang kedua, boleh jadi kita tak nampak dia. Kita nampak jar majrur kat situ. Boleh. Kita nampak apa zaraf, boleh juga. Kita nampak jumlah ismiyah, boleh juga. Jumlah fi'aliyah, boleh juga. Maksudnya jumlah tu maksudnya ayat ya. Boleh juga. Maksudnya bukan isim. Yang duduk di kedudukan isim yang kedua boleh macam-macam. Dalam keadaan yang lebih tinggi lah. Okey, tutup yang ni. Ustazah nak tanya dulu. Ada sesiapa yang nak tanya? Silakan. Kalau tanya Linda dululah. Linda faham ke? Apa yang Linda faham? Cuba. Macam Ustazah cakap tadi lah, kalau selepas geng-geng Ina ni dia mesti akan ada isim yang pertama dia berbaris atas lah nasab tu. Okey. Lepas tu dan akan ada isim yang kedua. Isim kedua ni itulah kadang-kadang boleh nampak, kadang-kadang tak boleh nampak yang dia tu. Ya, kalau yang boleh nampak tu biasanya dia baris depan, rufu'. Depan. Ya, ataupun marfu'. Itu ada Quran kan macam-macam. Jadi ada yang kita nampak dalam keadaan basic dan ada yang kita tak nampak isim yang kedua tu rufu' tu ya. So itu dia punya undang-undang inna lah, inna dengan adik-beradik dia tadilah. Okey. Sekarang kalau yang yang kertas kedua kita yang baru hari ni isim kana. Perkataan kana lah maksudnya. Kana daripada list dia pula. Kalau inna tadi ada list dia. Kana pun ada list dia. Kana ni panjang ya. Panjang tapi bukan semuanya yang kita nak fokus ya. Kana ni yang common lah. Yang memang kita banyak jumpa ya. Kana wa akhawatuha. Dan adik-beradiknya. Ataupun dan geng-gengnya. Sama lah tu. Kan panjang. Mari kita tengok pula. Dia punya list dulu. Mari kita tengok dulu. Ya. Okey, kana ini yang common ya, banyak. Maksudnya adalah ya. Okey, asbaha. Asbaha tu dari perkataan subuh ya, bawah kana ya. Asbaha daripada perkataan subuh ya. Okey, ini sama geng-geng dia lah. Lepas tu adha daripada perkataan duha. Nampak? Ya, kita kenal dia dulu. Okey, pergi second page dia. Kita tengok dulu. Lepas tu dhalla. Dhalla ni ada jugalah dalam Quran ya. Adalah bukan sikit sangat ya. Dhalla sentiasa. Amsa petang. Lepas tu bata. Bata ni kalau orang biasa dengan mabit, mabit tu samalah dari perkataan bata ya. Ini undang-undang dia sama dengan kana tadilah. Laisa. Okey, laisa sangat common juga. Laisa banyak ya, seperti dengan kana tadi banyak. Kalau macam bata, amsa tadi mungkin tak banyak sangat. Ada gitulah. Tapi laisa ni banyak. Sama dengan kana banyak. Lepas tu mazala bawah dia pun ada juga tapi taklah banyak sangat berbanding kana dengan laisa sentiasa. Tadi zala pun sentiasa juga ya, mazala sentiasa juga. Okey, ma yariha ada tapi tak banyak masih. Kita lagi turun lagi bawah, kita tengok dulu siapa-siapa kawan-kawan dia. Man fakka betul maksud dia masih juga ya, tapi itulah. Tapi ini semua ada tapi tak banyak. Mafati'ah ya, lepas tu yang ada bawah dia madama. Itu. Madama itu juga yang lebih common tapi tidak se-common kana dengan laisa. Betul sara. Ini semua sara maksudnya berubah ataupun menjadi. Ini semua geng-geng dia lah, undang-undang dia macam ni. Undang-undang kana ni tadi opposite dengan undang-undang yang inna tadi. Mari kita tengok contoh dia. Kalau inna tadi
Pergi yang page pertama ya. Kalau inna tadi ada 2 isim kan? Kana pun ada 2 isim. Okey. Kana inna. Nak tengok kana punya. Okey. Okey. Dia sama dalam bentuk yang sangat basic. Isim dia 2 juga. Sama dengan inna ya. Inna pun ada, selepas inna ada isim pertama, ada isim yang kedua. Okey, selepas kana pun sama, ada 2 isim juga. Ada isim yang pertama dan ada isim yang kedua. Cumanya dia terbalikkan. Isim yang pertama dia kat sini sangat jelas, Allahu, nampak? Tadi kalau inna contohnya innallaha. Kalau inna ya, Allaha, tapi bila kana isim yang pertamanya rufu', dia tukar je. Dia tukar dengan inna punya tadi. Inna isim yang pertama nasab. Isim yang kedua dia rufu', ya, tapi yang kana isim yang pertama dia rufu', itu je dia tukar. Isim yang kedua dia nasab, itu sahaja dia tukar. Tetapi seperti inna juga, isim pertama kana mudah nak nampak macam ni, ya. Tetapi isim kedua je sama juga dengan inna tadi. Isim yang kedua dia dalam keadaan basic juga mungkin kita boleh nampak, tapi dalam keadaan yang lebih tinggi, isim yang kedua dia, isim nasab dia susah nak nampak. Kerana apa? Kalau kita tak nampak isim yang kedua dia dalam bentuk yang bentuk asal, boleh jadi ada jar majrur kat situ. Dan kalau bukan jar majrur, boleh jadi ada zaraf kat situ, zaraf zaman ataupun zaraf makan. Dan kalau bukan zaraf, boleh jadi di situ di tempat isim yang kedua ya. Boleh jadi ada ayat ismiyah ataupun ayat fi'liyah. Yang tadi jumlah tadilah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. So dia boleh duduk di kedudukan isim yang kedua. Yang ni isim yang pertama kita nampak sangat jelas. Jangan peduli wama tu semua. Kita sekarang fokus kita pada kana. Kana ya. Lepas tu Allahu. Nampak isim yang pertamanya rufu'. Tapi isim yang kedua dia agak sukar. Betul tak? Kita nak cari ya. Kita nak cari isim yang kedua, sebenarnya isim yang kedua mu'adzibah sebenarnya. Mu'adzibah. Dia nasab dia pada ba tu sebenarnya. Ya, sebab ni lebih complicated kan. Jadi kita susah nak nampak. Kalau yang satu perkataan tu mudah nak nampak ya, tapi sini isim yang kedua dia sebenarnya bagi orang yang dah tahu, dia nampak mu'adzibah. Nasab dia pada ba tu. Ya, itu isim yang kedua dia, ya. Kalau hum tu semua dhamir, ya. Okey, kalau kita tengok asbaha sama jugalah wa asbaha. Tengok isim yang pertama dia fuadu, betul? Fuadu bermaksud orang lelaki nama Fuad ya. Orang lelaki nama Fuad, inilah Fuadu itu spelling Fuad ya. Fuad bermaksud hati. Kalau perempuan yang nama Afidah, kita kan ada kan Afidah kan. So itu Afidah tu sama dengan Fuad, sama maksud dia, hati ya. So di sini kita nampak dengan jelas dia punya rufu' dia kan, Fuadu. Dan kita nak cari yang isim yang kedua dia pula. Kita nak cari isim yang kedua dia mesti rufu'. Ya. Ummi Musa, emak Musa itu sebenarnya masih ada kena-mengena dengan hati tadi, sebab tadi hati siapa? Betul tak? So di sini Ummi Musa tu jangan pedulikan dia, sebab Ummi Musa tu dia nak explain Fuadu tadi, hati siapa? Fuadu tu kita dah nampak lah rufu' dia, tapi Ummi Musa tu ekstra lah kita cakap ya. So kita tengok yang kedua dia farigha. Farigha kosong, itu isim yang kedua dia nasab. Ini nampak jelas, cumanya ada Ummi Musa pula. Dia apa, Ummi Musa tu tambahan untuk Fuadu. Katalah ustazah nak buat lebih mudah ya. Wa asbaha Fuadu farigha. Kalau kita nak bagi mudah nampaklah. So nampak isim yang pertama dia fuadu, hati, tapi kat sini hati siapa? Hati emak Musa. So itu tambahan sebenarnya. Farigha maksudnya kosong. Situ nak di sini juga mudah nak nampak isim yang pertama dia rufu', fuadu, du baris depan tu rufu' ataupun marfu', dan isim yang kedua dia farigha, itu nasab ataupun mansub. Ya, nampak di sini ya. Okay, kalau kita tengok adha, kita tengok nampak tak? Adha pada waktu duha, macam itulah maksud dia. Al-qalbu, ya nampak. Baris rufu', isim yang pertamanya rufu', al-qalbu. Di sini dia guna al-qalbu, tadi dia guna fuadu, tapi maksud dia sama ya, hati. Ada bukan satu perkataan lah yang mencerita bermaksud hati ya. Al-qalbu isim yang pertama, selepas adha kan sama geng-geng kana tadi ya. Al-qalbu isim yang pertamanya rufu', mutama'inna. Nak sebut na pun boleh, nak sebut nan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita nampak nasab dia. Ini juga sangat jelas.
Isim yang pertama rufu', isim yang kedua nasab ataupun mansub. Ini sangat sangat jelas ini. Mari kita tengok yang sebagian dia yang lagi kita nak tengok ya. Kalau nampak, kalau tak nampak jangan risau. Memang itu lebih tinggilah. Okey, ini az-zalla bin nahar. At-tauqif bin nahar. Zalla maksudnya sentiasa, ya. Okey, kita tengok sini. Wa iza busyira, tak ada kat situ. Ahaduhum tak ada, bil untha tak ada, zalla. Sini zalla ni ya. Sentiasa wajhu. Ya, kita nampak wajhu. Bukan hu yang kedua ya. Hu yang kedua tu dhamir mutasil. Hu yang pertama tu wajhu bermaksud wajah. Wajahuhu, wajahnya. So jangan tengok hu yang kedua tu, hu yang pertama. Ya, nampak rufuk dia. Ya, sebab hu yang kedua tu itu dah memang dhamir mutasil ya. Wajahu, wajah, hu yang kedua tu nya, wajahnya. Ya, kita nampak isim pertama dia rufuk. Okey, isim ni dia boleh macam ni lah, wajahnya ataupun wajah saja pun boleh, wajah pun boleh, wajahnya, dia boleh lah, dia tak ada masalah. Dia tak kisah ada dhamir di hujungnya, itu tak ada masalah ya. Tapi kita nampak isim yang pertamanya rufu', mari kita tengok isim yang kedua dia nasab, muswaddan. Tu nampak, ini juga jelas. Jelas dia punya isim yang kedua dia nasab. Ini undang-undang kana ni senang cerita opposite ataupun bertentangan dengan isim inna, itu je ya. Okey, amsa. Kita amsa maksudnya petang. Ditauqif bil masa, petang lah. Kalau zala tadi lebih menceritakan kisah yang berlaku pada siang hari. Bin nahari maksudnya siang. Itu maksudnya kalau perkataan zalla digunakan, maksudnya penceritaan yang di situ maksudnya nak cerita yang berlaku pada hari siang. Macam tu ya. Kali amsa ni petang. Kita tengok apa yang ada. Fasubhanallahi, tak ada apa lagi. Hina, tak ada. Tumsuna. Dia sebenarnya tumsuna sama dengan amsa. Ini alah ustazah tak nampak lah sini amsa tiba-tiba tumsuna. Memanglah tak nampak baru belajar kan. Okey, tumsuna adalah perkataan yang sama dengan amsa, cumanya amsa tadi dalam bentuk fi'il madhi ya, tumsuna dalam bentuk fi'il mudhari'. Okey, kebetulan dah kat sini ada amsa, zalla, bata, yang semua tadi kana, semua itu semua kategori diorang adalah fi'il madhi. Amsa, zalla, kana tadi fi'il madhi. Kalau inna tadi dia bukan tahu, dia bukan fi'il tahu. Dia bukan fi'il lah, tapi ini fi'il. So tumsuna adalah amsa juga tetapi dalam bentuk fi'il mudhari' dia. Okey, wahina, itu dah bukanlah. Tumsuna, okay, kita nak cari, ini complicated kan? Complicated. Kita nak tengok isim yang pertama dia mesti rufu'. Mana? Memang complicated lah, tinggi kan? Okay. Tapi tak apa, kalau Ustazah dah warning awal-awal, boleh jadi kita tak nampak. Tak nampak tu tak apalah. Ustazah tak nak cerita banyak-banyak, tak nampak ada sebab dia sebenarnya ada. Kalau Ustazah nampak, tapi you all belum dulu ya. Okay, ini senang cerita yang tak nampak. Okay, cuba tengok lagi bata tu, siapa Linda? Bata maksudnya mabit ya, bermalam ya. Sebab tu at-tauqid bil laili, malam. Kalau disebut mabit maksudnya malam lah ya, macam kita kata mabit di mana? Mabit di Muzdalifah. Maksudnya kat Muzdalifah tu malam lah. Tak adalah orang pergi siang nak kat Muzdalifah kan. Itu maksud dia ya. Okey. Wallazina kan yabituna. Ya, tadi bata dalam bentuk fi'il madhi dia, ini yabituna dalam bentuk fi'il mudhari'nya, tapi itu perkataan yang sama sebenarnya ya, yabituna. Okey. Okey, kalau dia dalam bentuk fi'il macam ni ya, macam tumsuna, yabituna, isim yang pertama dia rufu' kan, kita nak cari kan. Sebenarnya isim rufu' dia adalah dhamir yang ada di dalam fi'il itu sendiri. Ustazah tambah juga sebenarnya. Macam tumsuna, yabituna, kita nak cari isim yang pertama selepas je rufu' yang kita cakap tadi kan. Tetapi kalau dah ini memang dalam bentuk yang ni, kita dhamir yang di dalam fi'il itu sendiri adalah isim dia yang pertama tu, isim rufu' dia. Yabituna, dhamir di dalam perkataan ini adalah hum. So hum adalah dia punya isim yang pertama dia. Okay. Ini ekstra ya, tambahan. Dia sebab tu kata ini kalau tak boleh nampak, ini kategori yang tak nampak dulu. Pegang yang tu je dulu. Okey. Okey, laisa ni juga yang common ya. Laisa maksudnya penafian juga. Laisa bermaksud bukan.
bukan ataupun tidak. Boleh je ya. Yadullu ala an-nafi. Maksudnya penafian lah. Itu maksud dia. Okey, laisa, kita tengok contoh kita laisa. Laisa samalah macam tadi, kana semua. Kamithlihi, kamithlihi, ini Linda cakap hari tu, kita tak jumpalah huruf jar ka. Inilah dia Linda, huruf jar. Yang ka tu huruf jar. Huruf jar apa? Yang sebelum ni, fi, betul tak? Min, an, kan? Ka. Ini adalah huruf jar. Macam mana nak tahu dia huruf jar? Tengok lepas dia, mithlihi. Hi baris bawah. Mithli tu. Baris bawah. Li tu. So, ini jar majrur. So jangan peduli kalau ada jar majrur, jangan peduli dulu. Kita cari lepas tu. Tengok lagi lepas tu. Syai'un. Nampak apa? Syai'un. Tanwin rufu'. Itulah isim pertama dia. Syai'un bermaksud sesuatu. Kalau laisa tu bukan. Bukan atau bukanlah ataupun tidaklah, nak tambah lah tu boleh untuk menyedapkan ayat tu. Bukanlah syai'un sesuatu kamithlihi sepertinya. So di sini sebenarnya selepas laisa kita nak cari isim yang pertama dia rufu'. Kamithlihi tu bukan, sebab itu kita tahu dia jar majrur. So ignore dia dulu. Syai'un. Itu. Syai'un itu adalah isim yang pertama dia, isim rufu' dia, dan patah balik lepas tu kamithlihi tu jar majrur itulah sebenarnya yang duduk di tempat isim yang kedua dia yang sepatutnya nasab tadi. Sebab dia cakap tadi duduk di tempat isim yang kedua boleh macam-macam, jar majrur macam ni boleh. Kalau bukan jar majrur, zaraf. Zaraf zaman, zaraf makan. Mungkin lepas ni kita akan bagi list zaraf pula ya. Sebab jar majrur dengan zaraf ni dia macam banyak penggunaan dia dekat-dekat tau. Yang akan datang kita bagi list zaraf. Zaraf ada dua. Zaraf ni sebenarnya kalau kita kata zaraf sama ada dia menunjukkan tempat ataupun perkataan itu menunjukkan masa. Itu maksudnya zaraf ya. So zaraf ni ada dua list lah. Zaraf zaman ada satu je tapi dia ada dua, dalam tu ada dua line, satu zaraf zaman, satu lagi zaraf makan ya. Perkataan-perkataan yang menunjukkan masa itu zaman. Kita dah biasa dengan zaman kan? Kita cakap berzaman-zaman. Itu bahasa Arab tu sebenarnya ya. Okey, lepas tu makan maksudnya tempat. Itu. Dia memang sangat selalu digunakan kerap digunakan dengan jar majrur. Jadi yang akan datang kita akan bagi li zaraf. So kamithlihi di sini jar majrur, tapi betul dia jar majrur tetapi dia yang duduk di tempat isim yang kedua tadi. Kita mencari isim yang kedua yang nasab. Memanglah tak nampak isim nasab tu kalau dah jar majrur duduk kat situ. Kalau dah zaraf, zaraf boleh nampak juga sebab zaraf biasa baris atas. Sebab zaraf, kebanyakan zaraf adalah nasab ataupun mansub kebanyakan ya. Melainkan kalau zaraf itu dalam bentuk idhafah. Okey, tapi zarafnya masih nampaklah ya. Dan kalau bukan jar majrur, kalau bukan zaraf, boleh jadi duduk di kedudukan isim yang kedua itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nampak dia macam-macam boleh duduk di kedudukan isim yang kedua. Sama isim kedudukan yang kedua untuk inna ataupun isim kedua untuk kana, sama je, dia boleh macam-macam dengan yang dari sebasic-basicnya sampai yang macam-macam tadilah, jar majrur apa-apa semua tadi ya. Okey, mazala, ini juga perkataan yang ada tapi taklah sebanyak laisa ya. Kalau kita tengok ini semua dah complicated ya. Tengok ya dulu ala istimrar. Istimrar maksudnya berterusan. Ya dulu ala menunjukkan al-istimrari, maksudnya sentiasa, betul kan? Fama zalat. Itu perkataan kita lah ya. Ma zalat. Memang kita tak nampak isim yang pertama dia rufu' mana? Memang tak ada. Sebab ada apa? Tilka. Tilka kita dah belajar sebelum ni. Tilka apa? Tilka isim isyarah. Isim isyarah mabni. Memanglah tak boleh tukar baris. Kalau yang mana-mana mabni tu ya, duduk di situ, ikut dia mabni lah. Sebab dia tak boleh tukar. Ya. Okey, itu kita tak boleh nak kata apa-apa ya. Tilka hatta. Okey, tak ada lah. Memang tak nampak ya. Okey, kita tengok ma yariha. Yariha ya. Ma yariha istimrar juga. Maksudnya masih juga falan abroha. Itu dia. Yariha dengan abroha sama. Sama perkataan. Ustazah, ni semua fi'il lah sebab dia kesemuanya. Dia sifat. Semua ini adalah fi'il madi. Ya, betul. Bagus ya. Kalau inna bukan fi'il. Itu je kita ingat ya. Inna bukan fi'il. Inna tu kategori huruf ya. Tapi yang kana dengan adik-beradik ni semua kategori fi'il madi sebenarnya yang dalam first column tu. Tapi yang ni dia ada dalam bentuk fi'il mudhari' lah, apalah tadilah. Ya, itu boleh juga, tak ada masalah. Okey. Manfaka juga. Cuba tengok manfaka, nampak tak dia punya contoh?
Manfakka maksud dia masih juga ya. As-sijjinu. Nampak isim yang pertamanya rofa'. Nampak kat situ. Jelas. Ya. Isim yang kedua dia nadiman. Isim yang kedua dia nasab. Nampak. Yang ni nampak jelas. Okey. Okey, lepas tu yang manfati'ah ini juga dia bagi contoh yang jelas juga sama. Okey, lepas tu al-kafiru nampak isim pertama rufu' dhallan. Yang pertama baris dia tu je penting. Nampak yang keduanya nasab. Ini juga jelas dia bagi contoh. Okey. Kalau madama, mari kita tengok madama, dia punya contoh je nak tengok. Dia punya contoh madum tu. Madama dengan madum tu. Itu kemudian nanti Ustazah tunjukkan macam mana boleh berubah daripada madama madum tu. Tapi kalau Ustazah boleh cakap lah ya. Siapa yang faham, dia faham lah. Yang tak faham, tak apa dulu. Madama adalah fi'il madhi. Dia punya dhamir. Kalau dah ada dia fi'il, dia mestilah ada dhamir di dalamnya. Betul tak? Kalau dah ada fi'il. Madama fi'il madhi, dhamir di dalamnya huwa. Ini semua yang kana apa semua dhamir di dalamnya semua huwa ni. Okey? Dan kalau madum tu adalah untuk ana. Dia punya dhamir tu untuk ana, saya sentiasa. Ya. Okey, so ini samalah madum tu dengan madama tu sama. Mana dia punya apa? Madum tu kita nak cari isim yang pertama dia rufu' mana? Tak ada sebab apa? Ana tu. Tu. Tu ataupun ana ya tadi adalah isim yang pertama dia. Ya. Saya sentiasa. Hayyan, isim yang kedua dia kita nampak hayyan, nampak nasab. Okey. Dan sara juga dia bagi contoh yang mudah. Sara maksudnya lama-lama, berubah ya, lama-lama. Okey. Al-mujrimu, nampak isim yang pertamanya berakhir dengan rufu' mu tu, rufu' ataupun marfu'. Salihan, han tu berakhir ya, keduanya nasab. Ini nampak jelas. Alhamdulillah. Akhirnya dah tutup. Indah tutup ni. Okey, sekarang Ustazah nak tanya dulu. Siapa yang dah pening? Siapa yang nak tanya? Silakan. Kalau pening cakap. Jangan diam. Nanti kalau pening diam nanti tak boleh kecap. Tanya je. Silakan. Tadi macam Zainora tanya, ya kana dengan adik-beradiknya kana wa akhwatuha. Tapi kalau tak boleh sebut wa akhwatuha, kana dan geng-gengnya boleh je. Kana dan adik-beradiknya boleh, tak ada masalah. Kana wa akhwatuha semua tu adalah fi'il madhi. Dan dhamir dia tu semua huwa. Di dalam fi'il ya, dalam setiap fi'il madhi past tense, fi'il mudhari present tense, maksudnya apa? Fi'il amar, di dalam setiap fi'il ada dhamir dia. Kenapa kita cakap kenapa macam tu Ustazah? Fi'il maksudnya verb, perbuatan. Kalau dah ada perbuatan mesti ada pelaku kepada perbuatan tu. So dalam ilmu bahasa Arab dia ada two in one. Dia senang cerita. Dia dah ada two in one di dalam setiap fi'il ataupun verb tadi, tak kisahlah dia past tense ke, dia present tense ke ataupun dia amar ya, fi'il amar perintah ataupun suruhan, dah ada dhamir di dalam fi'il tadi. Dhamir itulah pelaku kepada perbuatan tadi. Dia dah ada two in one di dalamnya. Itu semua ya, dah ada huwa semualah yang tadi. Cumanya terpulang kepada ayat Quran lah. Ayat Quran bukannya yang tu je. Kalau dia menceritakan huwa, dia akan kata kana lah. Tapi kalau dia kata menceritakan saya, dia tukar kuntu. Dia boleh berubah lah maksudnya. Okey, siapa yang dah ada buku biru? Linda cepat tak Linda? Cekap tak? Cuba kita tengok kamus biru. Siapa yang dah kamus biru, cuba cari yang kana kat depan dia. Kalau laju ya, kalau boleh kita snapkan ataupun sebelum ni kita pernah snapkan. Linda, kana. Ada page 10. Page 10 kalau kamus biru ya. Siapa yang ada? Kalau Linda dah ada, upload nak tunjuk kana tadi. Linda tengah nak upload ke tengah cari? Tu Linda hantar dekat grup. Dia hantar kat grup. Siapa ada handphone boleh tengok tu ya. So list kana, tapi kalau Linda boleh upload. Kalau boleh, kalau cepat.
Kita nak tengok perubahan dia sekejap. Ya memang ada. Ini dalam kamus biru ya. Ustazah advice kalau boleh dapatkanlah. Harga dia pun agak okey je kan. Okey, kana ni yang tadilah, yang kana, zalla apa semua tadi lah. Especially kana, dia adalah fi'il madhi. Okey, mari kita tengok kat ni. Mari tengok kotak-kotak atas tu dulu. Okey, atas tu dia kata apa ya? Dia kata nombor 1 ya, fi'lun. Fi'lun tu fi'il lah, verb, kata kerja ya. Mujarrad. Mujarrad tu asas ya. Sulasi. Sulasi maksudnya 3 huruf. Tengok kaf, alif, nun. 3 huruf lah tu. Ya. Kaf 1, alif 1, nun tadi. Kana. Tu 3 huruf lah. Tu dipanggil mujarrad sulasi. Fi'il asas ya, bermula dengan 3 huruf. Memang perbuatan verb ataupun fi'il dalam ilmu bahasa Arab paling minimum bermula dengan 3 huruf. Nanti kita ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf dan ada yang 6 huruf. So kalau yang 3 huruf ni memang yang paling basic dia lah, asas dia. Okey. Tengok dalam kotak dia tadi juga, bawah dia tadi, bawah nombor 1 tadi, bawah fi'lun tadi. Bawah fi'lun tadi. Okey, waznu. Waznu tu wazan. Wazan maksudnya acuan ataupun pattern ya. Pattern fa'ala. So kalau kana samalah dengan fa'ala. Cumanya kana di sini dia ada huruf apa? Huruf sakit. Alif tu, alif wawiyah kan? Alif wawiyah dipanggil huruf sakit, dipanggil huruf illah ya. Tapi kalau sama je sebenarnya kalau dengan fa'ala, kalau perkataan yang tidak mempunyai huruf-huruf apa? Huruf sakit ataupun huruf-huruf mad, alif wawiyah. Tak termasalah ya. Tapi nama lainlah. Okey, sama wazan fa'ala, mudhari' sebelah dia tu yaf'ulu. Dia dah bagi yaf'ulu dia punya mudhari' untuk fa'ala. Fa'ala fi'il madhi atas tadi, second tengah-tengah tadi, tengah ya. Fa'ala fi'il madhi kalau mudhari'nya yaf'ulu. Dia dah bagilah kat situ ya. Lepas tu bawah dia pula ni dipanggil apa? Dipanggil mu'tal. Mu'tal maksudnya perkataan yang mempunyai huruf illah ataupun perkataan yang mempunyai huruf salah satu daripada huruf-huruf mad. Mu'tal tu maksud dia. Mu'tal tu yang mempunyai huruf illah sebenarnya. Huruf illah tu adalah huruf-huruf mad. Alif wawiyah. Terpulanglah. Di sini kana ada alif lah. Ya. Al-aini. Al-aini tu ain. Maksudnya di kedudukan huruf ain. Mana ada ain Ustazah? Kana. Mana ada ain? Cuba tengok fa'ala tu. Tengok fa'ala tu. Ain dia kat mana? Ain dia kat tengah. So tengok alif tu kat mana? Alif tu kat tengah. Itu maksud dia. Sebab dia gunakan macam tu. Ya. Mu'tal dia, huruf ain lah dia di kedudukan mana. Sebab dia dah bagi tahu sangat detail. Di kedudukan ain. Ain tu tengok perkataan yang pertama. Itu acuan yang biasa kita gunakan fa'ala. Fa perkataan pertama, ain perkataan yang kedua, lam perkataan yang ketiga. Itu memang pergilah mana-mana seluruh dunia belajar. Dia memang menggunakan fa'ala tu. Jadinya kalau dia kata mu'tal al-ain, kita tahu huruf ain lah tadi di kedudukan ain. Kita tahulah fa'ala, ain tu tengah. Ya. Kalau mu'tal kat mula-mula dia akan cakap mu'tal al-fa. Dia akan cakap. Kalau mu'tal tadi kat ujung dia akan cakap mu'tal al-lam. Dia akan cakap macam tu, ya. Dan nama dia secara khusus ajwaf sebelah dia tu. Itu nama ajwaf. Kalau orang dah mahir dia sebut ajwaf je, dia dah terus tahu. Huruf ni ada huruf illah di tengah-tengah. Kalau orang dah mahir lah. Okey, kita go through kana tadi. Ya, kana ada fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Ada ya, madhi, mudhari', amar dia ada tak? Kana ada amar dia kat ujung ya, tapi tak nampak kat sini, tak apa, biar dulu. Kita tengok dia punya madhi ya, madhi dulu. Okey, kana ni tengok dia punya susunan dia dah ikut dhamir lah sebelah dia tu ya. Itu semua dia punya dhamir dah. Pelaku kepada kana tadi ya. Kalau kana dhamirnya huwa ataupun pelakunya ya. Kalau bawah dia kana tambah alif pelakunya ataupun dhamirnya huma. Ya, sebenarnya maksudnya senang cerita, huwa ataupun huma atau hum tadi, huwa dah ada di dalam perkataan kana. Kita tak nampak tapi kita kena terima perkataan tu sebegitu. Kalau kana yang nombor 2 tu kita dah tahu di dalamnya dah ada huma. Dan kalau kanu kita dah tahu dah dhamir ya yang ada dalam perkataan itu adalah hum. Seperti yang disusun inilah. Okey. Okey, lepas tu kanat. Kalau kanat hiya ya, perempuan ya, perempuan dia letak dia tambah ta. Daripada kana yang mula-mula tadi dia tambah ta tapi dia matikan ta tu. Cara dia. Baik, kalau dua orang dia kanata tambah alif sebab atas pun tambah alif, dia pun tambah alif, ta tambah alif ya. Kanata. Kalau untuk apa tu jamak dia kunna, untuk hunna. Cuba tengok dia punya tadi anta tu, anta pula. Anta kunta. Ini senang.
Anta kunta, antuma kuntuma. Dia punya ujung tu. Anta kunta. Antuma kuntuma. Hujung dia diikut. Untuk antum kuntum. Gitu macam ni, yang ni senang kita nak ingat. Kunta kuntuma kuntum. Oh, kunta untuk anta. Domir dia anta. Kuntuma untuk antuma. Kuntum untuk antum. Kalau yang perempuan ni bawah dia ikut juga. Anti kan? Kunti ya. Tadi anta kunta. Kalau anti kunti, itu kuntuma sama ya. Dua orang sama. Jamak dia kuntunna. Tu dia, perempuan ni ada cara dia tersendiri. Kuntu. Ni tadi. Daripada kana, boleh jadi kuntu. Boleh. Kalau kuntu tu maksudnya domir dia ana lah. Pak sebelah dia ana. Ya. Dan kalau last kali kunna, jika domirnya nahnu, kami. Itu kana. Dan mari kita tengok sekejap dia punya mudhari' dia. Katalah kita belajar kana, tiba-tiba kita nampak tadi ada takunu, betul tak? Takunu ataupun yakunu. So itu dalam bentuk mudhari' dia. Kolom next dia. Ya. Kalau benda ni boleh dia bagi kita dalam bentuk fi'il madhi, tak ada masalah. Tapi kalau ayat Quran tu kita belajar kana, tapi kalau dia katalah dalam Quran tu ditunjuk yakunu, tak ada masalah, itu dalam bentuk mudhari' dia. Sama je. Kana madhi dia, yakunu fi'il mudhari' dia, kana past tense dia, yakunu present tense dia. Terpulang. So ikutlah yang mana dia bagi. Dia bagi kita asas yang tu, tetapi kita tahu dah, oh ini dalam mudhari' ke apa-apa. Tak ada masalah ya. Dan itu yakunu common ya. Yakunu common sebab dengan kana banyak, yakunu pun banyak. Yang kedua tu agak kurang ya. Yakuna ni kurang ya. Yakununa sangat kurang yang itulah, yang dia punya kanu tu banyak, yang dia punya madhi banyak. Okay, kalau nak cakap sebenarnya kana banyak, yakunu banyak, lepas tu kanu banyak. Kana yang ada alif tu ada tapi tak banyak, yang tengah-tengah tu banyak. Okay, kanat ada bawah dia. Kanat takunu sangat banyak. Takunu sangat banyak. Kanat banyak, takunu sangat banyak. Lepas tu yang tengah tu memang jarang lah. Kunna, ya kunna pun agak tak banyak. Kalau kunta tu, kunta pun banyak, kunta dengan takunu. Cuba kalau kita tengok takunu sama dengan untuk kunta dengan untuk apa tadi? Untuk hiya, ya dia memang sama. Ya, fi'il mudhari' untuk hiya itu atas sekali yakunu, tapi yang takunu tu dia ada dua, untuk hiya dan bawah sekali untuk anta. Memang dia sama exactly, cumanya kita kena pastikan yang mana. Itu kerja kita lah ya. Nak tahu mana satu ni ustazah, hiya ke anta, dia punya dhamir. Itu kita kena tengok dalam ayat tu ya, baru kita boleh pastikan sama ada kalau takunu tadi dhamir dia hiya ataupun anta. Itu bukan masalah, kita yang kena pastikan untuk kita fahamlah ayat tu maksudnya ya. Itu pun banyak ya. Yang dua orang tu semua tak banyak ya. Antum kuntum banyak tapi mudhari' dia tak banyak ya. Okey, bawah. Tengok bawah. Kunti, kuntuma tu semua dia punya mudhari' dia semua tak adalah. Bila kata tak adalah, sangat rare lah. Sangat tak banyak. Okey. Yang ana tu, ana, kuntu, akunu ada. Tapi ana banyak, kuntu ada, akunu ada tapi tak banyak. Nahnu, kunna, nakunu juga yang common kita jumpa. Yang common tu bukan semua kat sini, sikit je. Senang cerita, untuk nahnu boleh kata common, untuk ana boleh common ya, untuk anti kunti je lah. Anti dengan kunti. Anta tu sangat. Anta, kunta, takunu. Itu sangat banyak tu ya. Lepas tu kalau atas dia yang banyaknya hiya, kanat, takunu. Itu yang banyak. Dan yang paling atas ni geng-geng huwa lah. Huwa, kana, yakunu. Lepas tu hum, kanu. Itu banyak. Kana yang tengah tu ada tapi tak banyak ya. Dan cuba tengok fi'il amar dia. Fi'il amar dia kun. Asalnya daripada kana ya. Dia ada cara dia lah, boleh berubah jadi kun. Kita kena belajar. Kun, jadilah kamu. Itu maksud dia. Kun, kalau kita kata perkataan kun, kepada fi'il amar ni perintah, suruhan. Ditujukan kepada siapa? Ingat dalam kepala kita. Kalau dah ada perintah ataupun suruhan, kepada siapa ditujukan perintah tu? So, kalau kun, tarik, tengok dia punya, tarik tepi. Siapa dhamir dia? Tengok. Kun, anta. So, kalau kita tengok fi'il amar, 6 ni je. Fi'il amar perintah hanya untuk geng anta, antuma antum dengan anti, antuma antun saja. Itu saja fi'il amar. Tak banyak sebenarnya. Hanya untuk geng-geng ni saja. Kalau kita kata perintah kepada siapa? Kalau kun kepada anta, kuna kepada antuma, kunu. Yang common dia kun dengan kunu. Kuna tu sangat rare.
Ya, kun dengan kunu yang banyak, lepas tu kuni ada tapi tak banyak juga. Kuni, kuna tu samalah, dua tengah-tengah tu dia untuk yang berdua ni dia tak banyak mana ya. Kunna untuk perempuan ada juga tapi tak banyak. So senang cerita yang paling banyak kun dengan kunu. Kun dengan kunu, kuna ada sikit, kuni pun ada sikit ya, dan kunna yang perempuan tu jamak dia. Okey, cukup Linda. Ini dia punya yang kita tengok ni adalah dari buku biru, kamus biru. Kamus biru ni lengkap fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan ada benda lain juga yang sebenarnya yang kita boleh tengok di situlah. Cukuplah kat sini dulu. Okey, ada siapa nak tanya soalan? Silakan. Ini semua kita hanya perkenalkan bab-bab saja. Sebab dia memanglah betul lah, kenalah kenal bab dia dulu tak? Kenalah kenal subjek dia apa dulu. Kata macam mana kita nak ni kan? Sebab ayat ni semua terdiri daripada benda-benda ni semualah yang kita sebut tadi. Tak ada soalan? Ustazah, tadi Ustazah kata yang kana ni fi'il, yang inna apa? Inna kategori huruf. Huruf. Sebab kita ada 3 pembahagian, satu fi'il, satu isim, satu huruf. Kita ada 3. So inna kategori huruf. Okey. Right, ya. Kana dan adik-beradik kategori fi'il, fi'il madhi lah ya. Tapi dia boleh dalam bentuk fi'il madhi, mudhari' pun boleh, apa pula. Tapi cumanya yang dia bagi kita tu dalam bentuk fi'il madhi. Ya. Senang, ada 2 isim. Isim pertama, isim yang kedua. Ya, tapi dia terbalik ya. Kalau inna, isim yang pertama nasab, isim yang kedua rufu'. Kalau kana, isim yang pertama rufu', isim yang kedua nasab. Terbalikkan saja. Tetapi, dia tu lah. Isim yang kedua dia kalau basic boleh nampak, tapi kalau dah lebih tinggi tak nampak. Sebab boleh duduk di kedudukan isim yang kedua benda-benda lain. Tu yang kita tak nampak tu, yang kita kena mahirkan diri kita, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Ustazah, sebenarnya penting kita tahu kana inna ni untuk mestilah bila kita baca tu dari segi satu maksudnya, dari satu maksud dan dia punya grammar dia lah. Grammar. Grammar dan maksud. Sebab inna bermaksud sesungguhnya. Kana adalah. Bila kita faham, barulah kita faham apa yang kita baca. Betul tak? Tidak baca saja tanpa faham. Ya, dari segi grammar dia dan maksudlah. Bila kita buat Arab ni, sikit-sikit dia punya vocab dia. Maksud tu vocab kan? Kita akan dapatlah vocab dia sedikit bila kita belajar ilmu bahasa Arab ya. Inna bermaksud sesungguhnya. Kana bermaksud adalah. So kana sebab dia past tense ya, dia madhi, dia menceritakan keadaan yang telah berlaku sebenarnya. Kalau inna bermaksud penegasan. Pak, penegasan tu maksudnya sesuatu yang kita harus beri perhatian. Sesungguhnya, Pak. Kan betul tak? Penting kan? Bila kita membaca dengan memahami, berbanding baca tanpa memahami. Itu dia. Okey. Yang lain, ada soalan lain? So insya-Allah yang akan datang kita akan bagi list zaraf. Zaraf maksudnya dia menceritakan masa ataupun tempat. So ada 2 lah, zaraf zaman itu masa ya. Zaraf makan tu maksudnya tempat. So kita akan bagi 2 lagi. Kita akan tambahlah, maksudnya setiap kali ni kita akan tambah bab-bab ni. Kita tak expect ingat semua tetapi pernah dengar. Cukuplah, betul tak? Pernah dengar lah. Itu good enough lah sebenarnya. Kalau kita hafal semua memanglah kita tak boleh dengan kita busy, betul tak? Dengan busy kerja, busy di rumah, busy balik raya, busy tu. Anak murid Ustazah sebenarnya balik raya dah berapa orang kena COVID. Ustazah kan? Ustazah nak ketawa tak nak ketawa. Sebab kita dah pesan, ya dah boleh, mentang-mentang tak ada PKP, jangan lupa diri. Ustazah jujurnya secara peribadi walaupun tak ada PKP, Ustazah masih memilih untuk PKP sebenarnya. Masihlah berhati-hati. Sebab yang mana melanggar-langgar tu, yang terbaru ni anak murid Ustazah doktor pakai bius. Sehari tu dia cakap pada Ustazah, dia tak ke hospital tu Ustazah. Dia kena ke hospital lah tu agaknya. Dia doktor, dia pernah cakap sebelum ni dia pernah sesema. Ustazah kata, sesema pergi hospital juga ke? Tu sesema, alah Ustazah dah tak ada COVID, dah tak ada PKP lah, tak ada COVID dah. Ustazah diam je lah. Ustazah tak akan jawab tau. Kita tak akan jawab sesuatu di luar. Tu semalam dia dah set mengaji, Nicole sakit tekak Ustazah. Saya kata tak teruk kan sebab dah dia doktor lagi. Dia dah double booster dah. Kan? Kita baru first booster, dia dah double booster. Tak teruk kan? Ustazah kata, kena. Pagi tadi Ustazah sakit tekak ni. Ustazah sebenarnya ketawa. Betul. Sebab
Bukan Ustazah ketawa, dia cakap alah dah tak ada COVID dah Ustazah, dah tak PKP. Ustazah memang jenis tak akan bangkang dia sebab dia di dalam bidang dia. Lala kena juga apa orang dah double booster tu. Dia muda lagi, umur 30 rasanya, muda lagi, sakitnya tekak Ustazah, nak ngaji pun susah dia cakap. Kan? So sebenarnya nak cakap Ustazah pesan pada diri sendiri dan keluarga dan kita semua, walaupun kita tak ada PKP, kita kena hati-hati. Tak nak macam ni, betul tak? Lagi-lagi kalau ada baby di rumah. Macam dia pun rasanya dia ada anak buah dia kat rumah dia tu, tak tahu apa cerita. Dengan kalau ada baby ke ada orang mungkin warga kan, mak bapak ke apa semua kan. Jadi kita kena fikir benda-benda itu semua. Saya cakap saya memilih untuk PKP lagi. Ada pergerakan tetapi Ustazah memang agak terbatas lah sebenarnya kan, sebab benda tu kalau ada simptom sebenarnya jangan keluar. ya betul. Betul kan? Saya baru dapat tahu yang saya kena second tu, saya pergi wedding dekat Kampung Jawa, kawan saya dah 2 minggu demam. Datang wedding tu. Itulah kita jangan selfish lah, betul tak kan? Kita saya kata Ustazah jawab mesti tak teruk kan sebab kita dah booster masing-masing. Ustazah lesu dia tak reti nak cakap. Nampak dia punya kelesuan tu, dia cakap ada yang beritahu walaupun kita dah booster, yang doktor tadi dah double booster, kita baru first booster kan. Nampak kan? So orang dah double booster pun muda lagi 30 tahun sakit tekak, yang seorang pun lesu dia Ustazah tak boleh nak cerita dia cakap. Dia dapat daripada anak dia kerja dari office yang tu. Yang seorang lagi tu anak dia, saya kata dapat lepas raya lah ni ya. Saya kata itulah Ustazah, anak saya lah dapat dari office. Habis seluruh rumah kena dia cakap. Non stop dia kata. Ya, jadi kita kalau boleh lah kan, kita limit. Ustazah pesan dengan keluarga, limit memang dah boleh tapi limit, jangan seronok sakan, jangan. Kita tak nak lah benda-benda kan. So kalau macam Ustaz doktor tadi dia call sakit tekak ni Ustazah tahu sebenarnya okey kan. Dia kata sakit sangat tekak, dia cakap sampai nak mengaji pun tak boleh, dia kata dia cuba. Sekarang ni kenapa Ustazah? Kalau simptom je janganlah keluar. Ya, betul. Maksudnya jangan selfish lah. Kita jangan selfish lah. Kalau nak keluar juga pakai mask tu, tak payah makan. Kalau pergi kenduri mana dia pakai mask Ustazah masa makan. Itulah yang saya kena tu. Itulah pasalnya jangan makan. Masa pergi kenduri maksudnya dia dah ada simptom. Faham. Ya, saya faham. Maksudnya kalau nak pergi juga, kita kena jujur dengan diri. Jangan datang saja. Pak, jangan makan, jangan buka emas tu. Sepatutnya, tapi kita ni itulah masalahnya kan. So kita sama-sama jaga diri, insya-Allah. Benda ni memang tak habis. Benda ni memang ada kan. So 2 minggu lebih sah. Ya, memang ada ya. So jika tak ada apa-apa lagi, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. Terima kasih Ustazah. Bye.